Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim sayyidina wa habibina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah Habibil Mustafa sayyidus sadah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala darbihi wa alaina ma'ahum wa fi birahmatika ya arhamar rahimin. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali yang saya hormati dan saya cintai barisan-barisan kepimpinan masjid, para imam, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan haja, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekian demi hari berlalu, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita, mengekalkan kita di dalam suasana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekalnya kita di dalam suasana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkekalan hingga kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi insya-Allah kita akan baca beberapa hadis yang bermanfaat yang seperti kita baca pada minggu lepas. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan baca hadis yang berkenaan dengan iman. Sebelum itu, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah perkara yang tidak kekal. Kerana iman ini, kalau pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat memanggil iman ini perkara yang turun dan naik. Tapi pada akhir zaman, hidupnya kita pada tahun 1446 Hijrah, satu waktu yang agak mencabar. Fitnah bertebaran di seluruh alam. Jadi pada hari ini, ulama membahaskan bahawasanya iman ini bukan perkara yang boleh dipanggil turun naik. Kalau dulu zaman sahabat, iman mereka turun dan naik. Tetapi pada akhir zaman hari ini, iman ini lebih sesuai dipanggil keluar dan masuk. Subhanallah, ada orang pakcik, waktu pagi hari dia beriman pada Allah Ta'ala. Dia datang ke masjid, dia solat subuh, dia baca Quran dan sebagainya. Akan tetapi bila sampai kepada petang hari, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Ini situasi iman yang berada pada akhir zaman. Sebab itu ulama kata iman ini pada akhir zaman bukan satu benda yang kekal. Kalau dahulu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bila mana mereka bergelar orang yang beriman, mereka masuk ke dalam Islam, mereka belajar tentang iman selama 13 tahun. Maka iman yang berada di dalam diri seumpama iman yang sangat kuat. Tetapi hari ini, orang Islam hari ini, saya dan kita semua, iman dan Islam yang kita dapat bukan seperti mana iman dan Islam yang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dapat. Sebab mereka mendapatkan iman dengan Islam dengan pengorbanan. Kalau kita lihat bagaimana pengorbanan mereka, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bila mana bergelar orang yang beriman, dipukul dengan cemeti, dihempap dengan batu yang besar, tetapi tak ada satu perkataan pun yang lunak keluar daripada mulut melainkan Allahu Ahad, Allah yang Esa. Jadi mendapatkan iman dengan pengorbanan. Kalau hari ini, contohlah anak muda, dia nak beli sebiji motor,
Tetapi moto yang didapatkan dengan pengorbanan, pagi, petang, siang, malam kerja, overtime lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat membeli sebuah motor dengan cash, maka pasti dan pasti motor yang dimiliki ini akan sangat dia sayang. Kotor sikit pergi basuh, kotor sikit pergi basuh. Sayang dekat motor. Sebab apa? Sebab memerlukan pengorbanan nak dapatkan motor ni. Tapi bagaimana pula kalau motor yang didapatkan adalah hadiah daripada orang? Orang bagi je, tak pun mak bapak belikan. Adakah situasi dia sama seperti macam mana dia dapatkan dengan pengorbanan? Kebanyakannya tidak. Maka seperti itu juga iman hari ini. Hari ini saya dan kita semua, kita mendapatkan iman dengan cara berketurunan. Saya orang Islam, saya orang beriman kerana mak bapak saya adalah orang Islam dan orang yang beriman. Datuk dan nenek saya orang beriman dan orang Islam. Moyang saya orang beriman dan orang Islam. Bah saya orang iman dan orang berislam. Jadi iman yang didapat adalah tanpa pengorbanan. Sebab itu hari ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang Islam, memberitahu bahawasanya iman dan Islam ini adalah benda yang sangat penting. Sehingga kan Nabi ajar bagaimana cara untuk kamu memperbaharui iman bila iman ini telah rosak. Sebelum saya nak baca satu hadis ni, pada zaman dahulu sekitar dalam 700 tahun yang lepas, ada seorang awliya, iaitu seorang yang sangat beriman, orang soleh. Orang soleh ni bukan calang-calang punya orang. Sampaikan orang soleh ini Allah Subhanahu Wa Taala beri karamah kepada dia. Yang macam biasa kita dengarlah, karamah ni sampai satu tahap ada orang boleh berjalan atas air. Sampai satu tahap kalau dia zikir dalam gua-gua pun boleh bercahaya. Ini orang soleh zaman dahulu. Tapi orang soleh ni nama dia Barsisah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab tarikh, ada seorang nama dia Barsisah. Sangat soleh. Anak-anak murid dia kalau belajar dengan dia, macam mana kita duduk kuliah ni, kalau duduk belajar dengan dia, esok keluar daripada kelas pun jadi orang soleh, jadi wali. Jadi sangat-sangat hebat. Barsisah ni mempunyai ribuan murid, tetapi dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab yang pertama adalah kerana apa? Kerana Barsisah ini waktu dia hidup, dia tak belajar untuk memperbarui iman dia. Sehingga kan iblis laknatullah alaih tipu dia dan dia mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Asalnya siapa? Asalnya seorang wali. Kalau dia zikir dalam gua pakcik, bercahaya gua. Ini orang soleh ni, tetapi mati dalam keadaan mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi ajar hari ini di dalam hadis. Hadis inilah hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah. Kata baginda Rasulullah SAW, jadidu imanakum, akthiru min qawli la ilaha illallah. Apakah maksud dia? Maksud dia, perbaharuilah iman kamu. Kulna liman, untuk siapa? Untuk kita semua. Bagaimana cara nak memperbaharui iman ini? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Tadi kita dengar waktu kita habis solat, imam baca apa? Imam baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah bahawasanya ianya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa imam suruh baca macam tu? Sebab kata baginda Rasulullah SAW,
Akthiru min qawli la ilaha illallah ini, sebut la ilaha illallah ini adalah di antara cara untuk memperbaharui iman orang Islam. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tadi kita maklumkan, hari ini kita hidup satu zaman yang asyad, iaitu zaman yang sangat mengerikan. Berzina pada hari ini dilihat seperti benda yang biasa. Kalau kita tengok dalam berita kan, anak luar nikah, benda ni akhir zaman satu benda yang biasa. Orang Islam kena tangkap minum khamar dalam kelab malam. Benda ni akhir zaman satu benda yang biasa. Seorang anak bunuh mak, akhir zaman pada hari ini, benda ini ibu dilihat seperti benda biasa. Dan perkara ini terjadi bukan sebab mereka ni tak tahu. Orang Islam ni bukan sebab mereka tak pandai. Tetapi punca yang pertama sebab apa? Sebab iman telah rosak. Sebab mereka tak berusaha untuk memperelokkan iman mereka. Hari ini ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umum untuk saya dan kita semua, hari ini perkara yang pertama bila kita bangun daripada tidur, kita akan fikir apa? Oh, hari ini saya nak usahakan macam mana pekerjaan saya. Oh, macam mana saya nak meniaga hari ini. Macam mana saya nak cari duit. Ini umum saya dan kita semua. Tapi ada sebahagian orang, setiap masa dia fikir benda ini, sehinggakan dia tak belajar nak memperbaharui iman dia, maka menyebabkan mereka ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, ada satu amalan zahir, amalan yang boleh dibuat dengan usaha dan ikhtiar kita untuk memperbaharui iman yang rosak ini, adalah dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ada seorang masyayikh di tempat saya belajar, hidup pada sekitar tahun 500 tahun Hijrah. Nama beliau Al-Ustaz A'zam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini orang Masya Allah, subhanallah, orang hebat ni. Jadi Syekh ni Al-Ustaz Al-Imam Muhammad bin Ali, untuk dia menjaga iman dia, kalau tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan buat amalan ni. Untuk dia menjaga iman supaya iman dia tak rosak, satu hari Al-Ustaz A'zam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dia akan zikir la ilaha illallah ini sebanyak 70,000 kali. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menjaga iman dia. Ini 500 tahun yang lepas. Ini tahun 500 tahun Hijrah. Hari ini 1400. Dah 900 tahun berlalu. Jadi kalaulah orang terdahulu, para salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, sebegitu rupa bersungguhnya nak jaga iman mereka pada zaman demikian, maka bagaimanakah orang Islam yang hidup pada zaman ini? Barangkali kalau itu syekh hidup pada zaman 1400, saya rasa mungkin dia tak zikir la ilaha illallah 70,000 kali. Mungkin boleh jadi 700,000 kali lah mungkin. Sebab kalau zaman dia pun dia dah buat macam tu, zaman kerosakan, apatah lagi zaman pada hari ini. Jadi kunci utama, Al-Miftahul Jannah, kunci kepada syurga ini adalah redha daripada Allah Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan keredaan ini, benda yang didambakan, yang diimpikan oleh seluruh orang adalah mati dalam keadaan beriman. Untuk seseorang itu mendapatkan iman, maka tidak ada cara lain
melainkan seseorang itu tukatsiru la ilaha illallah, iaitu memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, suka untuk saya terangkan apakah itu maksud la ilaha illallah. Hari ini bila kita dengar la ilaha illallah, kita tahulah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Bapa dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini adalah dua kalimah yang terbahagi kepada dua perkara. Pertama sekali, la ilaha illallah ini adalah kalimah tauhid, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah ini pula adalah kalimah sunnah, iaitu al-itba' li sunnati Habibil Mustafa. Maksud dia mengajak untuk mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Dua kalimah ini adalah kalimah yang tidak boleh dipisahkan, seperti mana golongan Israiliyat memisahkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Israel, orang Yahudi Nasrani, kalau tuan-tuan lihat di dalam tafsir, di dalam surah Al-Bayyinah, mereka ini pada dahulunya adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah ni wujud. Mereka tahu satu masa nanti akan lahirnya Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi, orang Israel. Tetapi pada hari ini mereka tak beriman kepada Nabi. Maknanya mereka telah memisahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka percaya la ilaha illallah, mereka tahu Allah wujud. Malah sebahagian daripada mereka lebih hebat ilmunya daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada orang Yahudi tahu. Ada orang Yahudi, itu kitab Sahih Bukhari, dalam dia ada sekitar 6,218 hadis. Semuanya hadis sahih. Ada orang Yahudi, kitab Sahih Bukhari pada hari ini pun mereka hafal. Ilmunya lebih hebat. Tetapi mereka tak beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah dua kalimah yang memerlukan antara satu sama lain. Bila seseorang Muslim berkata yang dia beriman, maka dia kena mengakui tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tapi orang Yahudi dia kata tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tak beriman yang Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dia telah memisahkan dua perkara. Akibat memisahkan dua perkara ini, maka hari ini mereka digelar oleh Allah adalah ulaikahum syarrul bariyah. Mereka digelar oleh Allah manusia yang paling jahat sekali yang berada pada muka bumi hari ini. Hari ini orang yang paling jahat pakcik bukan orang yang bunuh mak mereka, bukan. Orang yang paling jahat pada hari ini bukanlah orang yang minum arak di kelab malam. Orang yang paling jahat pada hari ini bukanlah orang yang berzina, bukan. Tapi benda tu jahat lah. Jangan cakap tak jahat pula, benda tu jahat. Tetapi yang paling jahat adalah orang yang mana dia hidup dan dia mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Inilah manusia yang Allah beri gelaran. Allah kata, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka ini manusia paling jahat. Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi alangkah peliknya hari ini, satu benda yang sangat muskil. Kalau ibu dan bapa duduk di rumah, fikirkan benda ni, mesti ibu dan bapa akan kata, peliknya zaman ni. Apakah yang peliknya? Peliknya pada zaman hari ini, anak-anak kita orang Islam, mereka lebih suka lagi nak ikut cara orang-orang ulaikahum syarrul bariyah. Hari ini ibu dan bapa
anak-anak muda kita lebih suka untuk ikut cara kehidupan manusia yang paling jahat, yang Allah kata mereka ini paling jahat di dalam Al-Quran. Hari ini kalau kita lihat di luar sana, dulu waktu saya pulang ke Malaysia, saya sempat mengajar di Kuala Lumpur. Masya Allah, satu kota yang sangat hebat, satu kota yang sangat maju. Berbagai manusia yang kita boleh lihat dekat sana. Kalau dekat sini mungkin kurang sikit lah, tapi dekat sana kita boleh lihat macam mana anak-anak orang Islam ini, mereka hidup dalam keadaan mereka redha untuk ikut cara ulaika hum syarrul bariyah, iaitu manusia yang Allah kata manusia paling jahat. Dari segi pemakaiannya, dari segi percakapannya, dari segi hidupnya, pemikiran dan sebagainya. Sebab apa benda ini boleh jadi? Sebab yang pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana imannya telah rosak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu hari ini ibu dan bapa menjadi satu tanggungjawab. Hari ini jangan kita rasa, oh saya dah pergi masjid, saya semayang, Masya Allah. Ini benda baik, tak dinafikan. Tetapi hari ini kita nak fikir macam mana anak dan isteri di rumah, keluarga kita, kawan-kawan kita yang lain. Bagaimana kita nak mengajak mereka supaya mereka pun menjadi manusia yang imannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana sahaja seseorang itu mati, maka bila sampai sahaja ke dalam kubur mereka, waktu itu semua benda akan datang. Harta, pangkat, kemasyhuran, keluarga dan sebagainya, semua akan datang. Akan tetapi bila habis sahaja talqin dibacakan, habis sahaja segala-galanya, imam telah berangkat 7 langkah daripada perkuburan, maka pada waktu itu harta akan pergi ke mana? Harta akan pergi kepada waris mereka. Pangkat dan darjat akan pulang kepada jabatannya. Pangkat dan darjat ni tak payah ceritalah. Sebelum kita mati lagi, kita sihat pun dah ada orang ganti kita, betul tak? Anak dan saudara kita akan pulang ke rumah. Kawan-kawan dan teman akan tinggalkan mereka, akan tinggalkan kita. Tetapi hanya 2 perkara sahaja yang akan tetap bertahan bersama kita, yang akan duduk di samping kita, yang akan membantu saya, ibu dan bapa. Dan 2 perkara inilah yang paling penting, yang hari ini manusia sedikit sebanyak telah melupakan perkara ini. Apakah perkara itu? Iaitu iman dan Islam. Hari ini ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebahagian orang dia dengar pasal iman dan Islam ni macam kita tengok cerita kartun. Ada orang, contohlah, orang yang tak sembahyang nanti dalam kubur, disebutkan dalam hadis, orang yang tak solat, yang tinggalkan solat dengan sengaja, nanti dalam kubur Allah akan berikan seekor ular. Nama ular tu Asyuja'ul Aqra. Ular ini dia akan patuk orang yang tak solat di dalam kubur sebanyak, satu patukan tenggelam sebanyak 70 hasta. Ini satu hasta. Tuan-tuan kira lah 70 hasta ni tinggi manalah. 1, 2, 3. Tinggilah kan 70 hasta. Ular ini punya bisa, kalau dia campak bisa dia setitik di muka bumi, maka tak ada satu tumbuhan pun yang akan tumbuh di dalam muka bumi ini. Macam mana kita nak percaya benda ni? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan iman. Tetapi ada sebahagian orang, dia dengar benda ni macam dia dengar cerita kartun. Oh, ada ular. Ayalah ular. Macam kat dunia lah ularnya kan. Sebab apa dia berfikiran seperti begini? Punca yang pertama adalah kerana iman dia tidak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud tidak ada jalan pintas
bagi seseorang untuk dia selamat dari segala bencana dunia ni, dari segala fitnah yang berada di dunia ini, melainkan seseorang itu nak kena hidup dengan iman, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada cara yang lebih mudah daripada cara ini, maka saya pasti dan yakin baginda Rasulullah SAW, orang yang terdahulu, pasti akan ajar kepada kita cara yang lebih baik untuk selamat hidup di dunia ini. Tapi tak ada cara yang lebih mudah, tak ada cara yang lebih singkat, melainkan seseorang itu kena mati dalam keadaan dia pastikan bahawasanya dia mati dalam keadaan mempunyai iman dan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang manusia yang mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Taala, maka di hari akhirat nanti, ketika di Yaumul Hasyar, iaitu pada hari penghisapan, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada seluruh orang Islam yang hidup pada zaman itu. Contoh, hari ini berapa ramai orang mati dalam keadaan tak beriman, betul tak? Orang-orang kafir lah. Nanti di hari akhirat, Allah akan tanya semua orang Islam. Allah akan tanya pengurusi masjid, Allah akan tanya SU masjid, Allah akan tanya Ustaz Luqman, Allah akan tanya Tuan Haji, Allah akan tanya Mak Haji, Allah akan tanya seluruh orang Islam yang hidup pada zaman itu, macam mana ini orang boleh mati tanpa membawa iman. Apa perkara yang nak disampaikan dalam cerita ini? Nak beritahu kepada kita betapa pentingnya seseorang ini kena hidup dalam keadaan beriman dan mati beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan pentingnya benda ini, nanti di hari akhirat Allah tanya semua manusia. Tak ada siapa pun yang boleh terlepas daripada soalan ni. Jadi sebab itu hari ini kita nak kena fikirkan, sesiapa sekalipun nak kena fikirkan macam mana hari ini saya mati dalam keadaan beriman, keluarga saya mati dalam keadaan beriman, anak dan isteri saya, saudara saya, semua boleh mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, tuan-tuan. Selain daripada cari rezeki dan sebagainya, ini juga adalah di antara tugas kita. Hidup di muka bumi ini, kita nak kena pastikan macam mana kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu di dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita bahawasanya bila mana hati kamu telah mula gundah gulana, bila mana hati kamu, iman kamu telah berkeceramuk, bila mana hati dan iman seseorang ini telah rosak jauh daripada Allah Ta'ala, maka di antara cara untuk menyelamatkan iman ini, amalan zahir yang boleh dilakukan adalah akthiru min qawli la ilaha illallah, iaitu memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi ada orang tanya, Ustaz, berapa banyak saya nak kena zikir la ilaha illallah satu hari? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebanyakan kitab yang kita lihat, di antaranya di dalam kitab karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini seorang di antara mujaddid Islam, di antara yang diajarkan kepada orang Islam, amalan yang warid, yang diajarkan. Hari ini orang Islam, berapa banyak dia nak kena consume. Kalau macam contoh orang sakit kan, setiap hari kena makan ubat. Jadi hari ini orang Islam, berapa banyak dia nak kena zikir la ilaha illallah? Paling sikit berapa? Jadi kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, paling sikit seseorang itu pada setiap hari, mahu atau tidak mahu, dia kena zikir la ilaha illallah sebanyak 50 kali. Ini paling sikit.
Kalaulah 50 kali pun tak boleh buat, taubat lahumlah, minta maaf cakaplah. Jadi paling sikit orang Islam setiap hari kena zikir la ilaha illallah sebanyak 50 kali. Kenapa 50 kali? Kerana kita solat 5 waktu. Satu waktu 10 kali. Ini paling sikit. Kalaulah 50 kali ni pun tak boleh nak buat, agak susahlah kita nak cakap kalau saya nak mati dalam keadaan beriman. Takut kita terpelecok je. Jadi hari ini, Pak Cik dan Mak Cik, saya sendiri kena pastikan paling sikit untuk kita nak kena zikir la ilaha illallah ini adalah sebanyak 50 kali. Tak sampai 5 minit pun sebenarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sampai 50 minit. Jadi hari ini kena usahakan semata-mata untuk menjaga iman kita, agar mana iman ini tak sesekali terpelecok daripada jalan yang benar. Memang betul hari ini ramai orang datang kepada Islam, beriman dengan Islam. Tapi pada hari ini juga ramai orang yang telah keluar daripada Islam. Ramai orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan cara ini untuk kita kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis ini mengajar kita, di antaranya baginda Rasulullah SAW nak beritahu kepada kita bahawa iman ini dia bersifat tambah dan kurang. Tapi kalau macam tadi saya cakap, tambah dan kurang ni hanya sesuai dipakai pada zaman sahabat. Kalau dahulu sahabat ini bila dia ada rasa iman dia mula berkurang, maka dia akan jumpa Nabi, dia akan kata, ya Rasulullah, iman saya berkurang. Contohnya Saidina Talha bin Ubaidillah. Dia pernah jumpa kepada Nabi. Di antaranya Saidina Hamzah, dia pernah jumpa dengan Nabi, dia kata iman dia telah kurang. Tetapi perkataan tambah dan kurang ni hanya sesuai dipakai pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi hari ini tak sesuai kalau kita cakap, oh hari ini iman saya berkurang lah. Ini tak sesuai. Tapi pada hari ini, yang sebenarnya iman manusia pada hari ini keluar dan masuk. Pagi dia beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi boleh jadi pada malam hari dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak jaga iman ni supaya dia tak keluar, caranya adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi, iaitu aktsiru min qauli la ilaha illallah. Dan di antaranya lagi di dalam hadis ini, Nabi mengajar kita bahawasanya ada cara dari segi amalan zahir untuk seseorang itu jaga iman dia. Kalau biasa kita dengar, bila mana seseorang ni bergelar manusia, maka dia ada amalan zahir dan batin. Tetapi ini di antara cara yang mudah dari segi amalan zahir untuk seseorang itu supaya iman dia tak rosak. Jadi sebab itu Nabi sebutkan hadis ini supaya hadis ini menjadi wasiat bagi orang Islam. Jadi kalau orang Islam tu dia tak nak buat benda ni, maka dia berada dalam keadaan yang merisaukan. Kata Sufyan As-Sauri, Sufyan Sauri ni seorang salaf lah, seorang ulama yang hebat. Kata beliau, tak ada perkara yang lebih membebankan bagi seekor iblis. Iblis laknatullah alaih ni, tak ada benda yang lebih menyusahkan iblis dalam hidup iblis ni, iblis dan syaitan. Tak ada benda yang lebih menyusahkan di dalam hidup mereka, melainkan seseorang itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tujuan utama iblis dan syaitan ni, ibu-ibu dan bapa, bila dia hidup,
Tak ada benda yang lain yang dia nak usahakan. Dia tak ada fikir macam mana pasal keluarga dia ke, pasal makan minum dia ke, dia tak ada fikir. Tapi benda yang pertama yang iblis ni fikir, macam mana hari ini dia nak keluarkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam diri seseorang Muslim. Jadi tak ada benda yang lebih memberatkan, yang lebih membebankan iblis, kata Sufyan As-Sauri, melainkan seseorang itu mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum kita nak akhiri, saya nak cerita satu kisah pentingnya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Kalau hari ini bapa-bapa biasa dengar, iblis ni setiap hari dia nak usahakan supaya orang Islam mati dalam keadaan tak mengucap, mati dalam keadaan tak beriman. Ini iblis punya kerja. Punyalah iblis ni nak berusaha sehingga kan suatu masa nanti bila kita nazak, nazak kan, ketika waktu nyawa dah sampai di halkum, ini last ikhtiar daripada iblis. Dia akan usaha supaya orang ni mati dalam keadaan tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi apa iblis ni akan buat? Bila orang nazak ni dia akan haus. Saya tak tahulah kan, saya belum pernah nazak lagi. Ini kebiasaannya disebutkan di dalam kitab, di antaranya kitab Sabilul Dikar. Bila orang nazak, maka dia akan haus. Sebab tu orang nazak bibir dia pucat, kadang-kadang berpeluh. Orang nazak ni dia haus. Jadi iblis ni punya pandainya dia, bila dia tahu orang ni tengah nazak, maka dia akan datang membawa air, menyerupai orang yang paling kita sayang. Kalau kita sayang isteri kita, maka dia akan datang menyerupai isteri kita. Kalau makcik sayang suami, paling sayang suami, maka dia akan datang menyerupai muka suami. Kalau kita sayang mak bapak, maka rupa mak bapak lah. Iblis ni akan datang bawa air. Bawa air. Air ini dipanggil masyrab. Masyrab ni iaitu minuman rohani. Apa maksud masyrab ni? Masyrab ni maksud dia, kalau kita setuju untuk minum air yang dia beri ni, maka bermaksud kita bai'ah dengan iblis ni. Maksudnya kita setuju untuk ikut iblis ni. Jadi kalau dia nazak, kalau dia nampak itu iblis, dia setuju untuk minum air tu, maka bermaksud dia mati dalam keadaan dia ikut iblis. Ini last moment, cara yang terakhir iblis akan ikhtiar. Jadi kalau orang ni nak selamat, benda ni orang lain tak nampak tuan-tuan. Keluarga kita dekat sebelah kita tak nampak, kita je nampak. Sebab orang bila nazak, Allah buka hijab dia. Dia akan nampak syurga, neraka, benda baik, benda buruk, semua dia akan nampak. Sebab nazak ni yang paling hujung sekali tu, dia bukan lama, dia sekejap je. Waktu nak diangkat roh daripada halkum, lepas ke halkum. Contoh ni halkum, roh dekat bawah ni nak bawa lepas daripada halkum, waktu tu dia akan datang. Jadi waktu tu singkat. Jadi kata ulama, kata Sufyan As-Sauri, kalau nak selamat daripada peristiwa ni, maka tidak lain dan tidak bukan seseorang tu nak kena istimbatkan dalam diri dia. Dia nak kena sabitkan, kekalkan dalam diri dia kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi macam mana nak kekalkan kalimah ni dalam diri kita? Tidak lain dan tidak bukan, di antara cara yang dianjurkan adalah akthiru min qauli la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan berkat daripada hadis yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan kita berpegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya rasa cukup saja pada hari ini.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mana segala apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita yang tidak berada di dalam majlis ini. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca doa sikit, kemudian kita bersurah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal sakal hal wa ta'al bil kitabil muta'al wa niyatil futu wal munu wa rasul qabru anna taqabbala salata wa du'a wa islashana fi darain wa jaslan kauni walidina wal jamil muslimin wa ala kulli tasatin jamil khadrin wal akhirah wa yakhtimu lana bi husnil khatimah al maut wa ma nawa kama nawasil habib umar wa summa al imam muhajir wa bin isa wa ila sama fakim karam jamil sadatina ali ba'alawi wa ila imam al habib abdullah bin al haddad wa ila habib ali bin muhammad bin huzal al habashi wa ila habib ahmad bin al habashi ولكم جميع سادتنا علي بعلوي ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa isteri kami, ampunkanlah dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, seandainya di antara kami ada yang sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kalau ada yang sedang bersedih, maka gembirakanlah mereka, ya Allah. Kalau ada yang sedang susah, maka senangkanlah mereka, ya Allah. Kalau ada yang sedang sempit dihimpit hutang, maka permudahkanlah mereka untuk melunaskan hutang mereka, ya Allah. Kalau ada yang berniaga, maka lariskanlah perniagaan mereka, ya Allah. Kalau ada yang bekerja, maka permudahkanlah urusan kerja mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada tempat lagi kami berhajat melainkan kepada Engkau, ya Allah. Mudahkanlah kami di dalam keadaan mati kami, untuk kami pulang kepada Engkau di dalam keadaan mentauhidkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ringankanlah lisan kami untuk berzikir kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, muliakanlah kami di samping Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wardallahumma sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Jadi minta maaf tuan-tuan kalau ada salah cakap terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.